Alhamdulillah, kita dapat bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan taufik hidayah serta hidayah dan pertolongan yang kita dapat menunaikan sembahyang pada maghrib bersama jemaah. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan sehingga kita dapat istiqamah di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sampailah ke akhir hayat insya-Allah. Kita masih lagi bincang dalam pengajian tasawuf dan tajuk yang sedang kita bincang ialah sabar menghadapi bala dan kesukaran. Kitab saya ini muka surat 278. Wahab bin Munabih berkata, saya telah mencatat dari kitab seorang dari Hawariyin, jika ditimpa kepadamu bala, maka senangkan hatimu, sebab engkau telah dijalankan di jalanan para nabi dan soleh. Dan jika diberikan kepadamu kesenangan, maka menangislah, sebab engkau telah dijalankan di jalanan yang berlawanan dengan jalan yang dijalani oleh para nabi dan soleh. Itu hakikat akhirat, tuan-tuan. Ya, hakikat akhirat ini kita kena faham betul-betul. Kerana kalau kita tak faham hakikat akhirat, maka di dunia ini kita sentiasa bersedih. Sepatutnya kita gembira, kita tak gembira, dan sepatutnya kita bersedih, kita tak bersedih. Wahab bin Nabi kata, kalau sekiranya ditimpa ataupun kita mendapat ujian, senangkan hati ataupun gembiralah. Kerana apa? Kerana engkau sedang berjalan di jalanan para nabi dan soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, bacalah sejarah Nabi, ya, daripada Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tak usah pergilah ke nabi-nabi yang lain. Ya, kita pergilah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, ya, ketika Nabi menjadi Nabi, belum Rasul lagi, masyarakat pada ketika itu amat-amat menyanjung Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW digelarkan sebagai Al-Amin. Ya, mereka menggelarkan Al-Amin, apa gelaran yang hebat, tuan-tuan. Ya, mereka sangat-sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila Nabi dilantik saja menjadi Rasul, maka mereka yang mengatakan Al-Amin itu ada yang amat-amat menentang Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi menjadi Rasul, Nabi dalam keadaan segala-galanya penuh dengan ujian-ujian yang berat. Di segi peribadi, Nabi kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan. Satu hari tak makan biasa, kadang-kadang 2 hari tak makan, kadang-kadang sampai 3 hari tak makan. Itu tak ada, tuan-tuan. Ya? Kalau kita ada macam itu, senangkanlah hati kita. Ya, kerana itu sunnah perjalanan pada para nabi dan para rasul. Itu belum lagi dengan ujian-ujian yang lain. Nabi sedang berjalan, dituang dengan sampah sarap. Nabi sedang sujud letaknya perut-perut unta yang dah busuk. Dia tak ada, tuan-tuan. Ya, sehingga kan yang paling memuncak sekali, Nabi Muhammad SAW dirancang untuk dibunuh. Itu sebabnya kalau kita sedang berjalan ataupun kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala, kita sedang menjalani jalan para Nabi dan para Salih. Alhamdulillah. Apa sebab, tuan-tuan? Allah bagi macam itu kerana Allah Ta'ala nak bagi kita kesabaran, serta Allah nak bagi kita nanti besok, di akhirat besok, ajaran yang
berlipat kalinya. Di akhirat besok, bila kita balik, kemudian sedang terlihat ada orang yang sedang diarak oleh malaikat dengan panji-panji, dengan bendera. Jadi kita bertanya kepada malaikat, kita kata, siapakah yang sedang diarak itu? Ya, adakah mereka ini nabi-nabi, rasul-rasul, syuhada ataupun sebagainya? Malaikat itu bukan, dia orang biasa. Dia orang biasa. Itu mengapa pula orang biasa boleh diarak masuk surga macam itu? Malaikat kata, inilah orang yang di dunia dulu, di samping mereka taat kepada Allah, tetapi mereka ini banyak diuji oleh Allah SWT, dan mereka menghadapinya dengan kesabaran. Tuan-tuan muslimin, oleh itu orang yang melihat itu minta balik ke akhir dunia. Kalau begitu, balikkanlah kami ke dunia, supaya kami di dunia diuji lebih berat daripada mereka ini. Sehingga kan dia kata apa? Diambil gunting tu, digunting-gunting dan ya, dia punya tubuh badan, supaya kami dapat keistimewaan macam yang kami lihat sekarang ini. Pada ketika itu tak guna lagi lah tuan-tuan dan puan. Ya, itu sebabnya kita dengar sekarang ni, apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mendapat ujian, kita sabarlah. Di samping kita berusaha untuk mengatasi, jangan berserah pula. Kalau kita uji dengan sakit, tuan-tuan, sekarang ni kalau sakit lumpuh, sakit kecil manis sampai potong kaki, itu beratlah tuan-tuan. Itu beratlah. Jadi sabarlah kita menghadapi ni. Di samping kita sabar tu, pergilah berubat, carilah ubat dia. Jangan kita berserah aja. Kalau berserah salah dah pula. Islam tak suruh kita berserah. Islam suruh kita mengubah nasib kita. Inna Allah la yughayyiru ma bi anfusihim walakin yughayyiru ma inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib seseorang hamba itu, sesuatu kaum itu, melainkan mereka lah yang mengubah nasib mereka sendiri. Itu tuan-tuan. Tetapi Wahab bin Nabi kata, sekiranya kamu diberikan kesenangan, maka menangislah. Apa sebab? Kerana kamu sedang berjalan di jalanan yang bukan jalanan para nabi dan para rasul. Tapi tuan-tuan, ingatlah, Allah Ta'ala bagi kita nikmat di dunia ni bukanlah untuk kita nikmati sehingga kita melupakan Allah Ta'ala. Bukan kita tak boleh dapat nikmat, bukan kita tak boleh dapat kesenangan. Kita disuruh cari kesenangan. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Sekiranya kamu telah menunaikan sembahyang, fantashiru fil ardh. Allah tak suruh duduk rumah, duduk kat masjid ini je. Tapi Allah Ta'ala kata fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah apa saja kurniaan Allah di atas muka bumi ini. Tapi jangan lupa wadhkurullaha katsiran. Cari-carilah, tak kisah, tapi ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak. Apa maksud ingat Allah banyak, tuan-tuan? Kalau kita cari rezeki, di samping kita zikir, sambil kita mengingat Allah SWT, hendaklah kita mencari rezeki yang halal. Itu ingat Allah Ta'ala yang tinggi lah. Itu maksud kita cari rezeki, carilah rezeki yang halal. Bila kita ingat Allah, maknanya kita tak akan cari daripada rezeki yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wazkuru katsiran la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan di dunia, lebih-lebih kejayaan di hari akhirat. Allah Ta'ala tak suruh kita bila qudiyatish shalah, bila kamu telah
menunaikan sembahyang, Allah Taala tak suruh kita duduk dalam majlis zikir dalam banyak-banyak. Ya, Allah suruh kita pertimbangkan. Ya, carilah rezeki. Kenapa? Kerana apa saja memerlukan kepada belanja. Ya, ya, apa saja kita perlukan kepada wang. Ya, tetapi wang itu tidak segala-galanya. Ya, tapi segala-galanya perlukan kepada wang. Ya, kita nak buat masjid kena duit, kita nak berwakaf kena duit. Ya, kita nak berzakat kena duit, kita nak bersedekah kena duit. Tuan-tuan nak pergi haji kena duit, nak pergi umrah kena duit. Ya, jadi tujuan cari duit itu ialah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak terpisah. Ya, tidak terpisah. Ini nak cari dunia ni tak ada akhirat. Ini nak akhirat ni akhirat dan dunia. Ya, Nabi ajar kita dunia bala wa dan akhirat. Ya, dunia ni apa dia? Sebagai jabatan. Ya, Nabi ajar kita dunia ni kita jadikan dia jabatan. Ya, untuk menuju ke akhirat. Apa maksud tuan? Contoh, kalau kita tidur malam, tidur itu jabatan untuk kita mendapat akhirat. Tapi apa buat niat dah? Ya, niat tidur kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidur kita tu dapat pahala. Kalau kita mati dalam tidur, kita mati ibadah. Alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan tidur bongkang itu je, ya, ngantuk sangat bongkang itu, baca apa pun tak ada niat pun tidak ada. Itu macam tidur ayam ada. Ayam tidur, bagi tidur ayam. Ayam tidur situ, lembu tidur situ, kambing tidur situ. Tapi lembu tidur ada badan gemuk kan. Badan gemuk itu sebenarnya kita dapat dagingnya. Dia dan lembu kambing itu dia makan minum. Dia ada tujuan dia untuk bagi kita makan. Untuk dia ni boleh berkhidmat dengan kita. Ya. Kalau kerbau dulu tuan-tuan bajak sawah, dia berkhidmat dengan manusia. Apa tu? Tetapi kita ni berkhidmat dengan siapa? Yang kita ni tidur, yang kita ni makan, yang kita ni kerja, kita berkhidmat dengan siapa? Binatang tu Allah jadikan untuk berkhidmat kepada alam, khususnya kepada manusia. Ya. Kita dapat makan daging dia, kita dapat gunakan dia sebagai kenderaan. Tetapi kita tidur, kita makan, kita kahwin, kita bekerja tu khidmat kepada siapa? Jadi kita ni melakukan sebagaimana apa yang binatang buat. Binatang makan kan, tidur kan, kahwin kan. Dia untuk kita. Yang kita tu buat itu untuk Allah Taala. Barulah kita jadikan dunia ni sebagai jabatan. Maknanya kita tidur tu jabatan untuk kita dapat pahala akhirat. Alat untuk kita dapat pahala di akhirat. Kita makan alat untuk kita dapat pahala di akhirat. Jadi bersambung kan? Jadi maknanya binatang tu pun untuk Allah, kita pun untuk Allah Taala. Binatang untuk kita untuk Allah. Jadi binatang untuk Allah. Dunia mazra'atul akhirah. Nabi kata dunia adalah tempat kita bercucuk tanam. Tempat kita bercucuk tanam. Bila kita nak tuai akhirat. Dunia mazra'atul akhirah, buat cucuk tanam dan kita tuai untuk akhirat tersebut. Jadi kalau tuan-tuan datang ke masjid ini pergi balik habis minyak tutur. Ketahuilah bahawa itulah kita punya cucuk tanam kita. Itulah cucuk tanam kita untuk kita dapat laba besok, untuk dapat untung besok di akhirat. Jangan kita mengeluh. Jangan kita berumon. Tak ada apa yang aku dapat di masjid. Pergilah tuan-tuan ni. Sedangkan inilah modal dia ni. Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah.
bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala ishtara, nak membeli, Allah beli minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa raga mereka, penat lelah mereka, susah payah mereka, Allah Ta'ala beli. Wa amwalahum, dan harta benda mereka Allah Ta'ala beli. Ya, jangan kita keluar belanja untuk minyak nak pergi masjid, kita pergi hantar orang ke hospital, kita buat baik dengan orang, ya, kita sedekahkan, macam-macam kita buat dengan harta benda kita. Apa dia? Dia punya bayar dia bi anna lahum jannah. Bayar dia iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita jangan risau dekat dunia ni. Ya, kita buatlah baik, ya, dengan semaksimum mungkin, ya, kemudian kita niatkan ikhlas kerana Allah Taala. Ya, kita dapatkan kita buat untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ingat macam itu, insya-Allah akan, ya, kita akan rasa tenang. Ya, walaupun kita tak dapat balasan apa-apa. Ya, kita tak dapat balasan apa-apa, tuan-tuan. Kita banyak sedekah dekat masjid ni, ya, kita banyak buat baik. Tak dapat juga pingat. Ya, PJK pun tak dapat, tuan-tuan. Yang dapat perut jauh ke depan. Ya, sultan tak bagi kita pingat. Ya, masjid tak cadangkan kita pingat bintang ataupun sebagainya. Ya, jangan kita risau. Allah Ta'ala bagi kita pingat macam sahabat-sahabat dapat bintang, tuan-tuan. Sahabat-sahabat dapat bintang hebat. Ya, Nabi dapat bintangnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat lain dapat bintang radhiyallahu anhu, iaitu Allah redha. Kita dapat bintang itu dah berapa? Ya, kita fikir kerana ada lain laba-laba yang lain atau untung-untung yang lain. Ya, kita nak buat ialah kita nak dapat bintang daripada Allah. Ya, redha Allah Taala. Radhiyallahu anhu. Redha Allah kepada dia. Dia sebut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nampak? Ya. Kita orang tak sebut radhiyallahu anhu, tapi kita sebut cakap Melayu juga, tuan-tuan. Ya, kita benar-benar Allah redha kepada kita lah, kan. Radhiyallahu anhu itulah. Itu doa yang kita sentiasa lapaskan. Kita ada, kalau dia mati, benar-benar Allah redha. Itu dia. Ya, tapi sahabat-sahabat dia masih hidup dan dapat bintang. Jadi kita nak dapatkan bintang itu, kita buatlah, ya, sebab baik semaksimal mungkin, ya, dengan seikhlasan kita. Juga Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa bin alaihissalam bin Imran yang sufi Fatih al-Mahusili ketika ditimpa kelaparan dengan keluarganya, maka ia berdoa demikian. Ya, apa dia? Ya Tuhan, andaikan saya mengetahui dengan aman apakah saya mendapatkan cobaan ini, supaya saya bertambah daripada amal. Dia kata, kalaulah aku tahu dengan amal, ya, yang dengan amal lah saya dapat cobaan ini, saya beramal, saya dapat cobaan. Saya beramal, tambah amal lagi diuji, tambah amal lagi diuji. Ya, dia kata apa? Supaya saya bertambah daripada amal. Aku nak tambah lagi amal, biarlah aku diuji lagi. Kita pula kata apa? Macam mana dah saya ni kena uji? Ya, dah saya sakit, isteri saya sakit, anak sakit, sedangkan saya ni orang taat. Ada orang komen dia, tuan-tuan. Dia ingat dia taat tu, Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia sihat. Bukan, salah tu.
Kalau begitu Nabi dah jadi kaya raya tuan-tuan. Pasal Nabi itu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kekasih yang paling tinggi di sisi Allah Nabi lah. Tetapi lagi kasih, lagi Allah bagi hujan yang bukan. Sebagaimana yang saya sebutkan dulu Abu Zar kan. Nabi kata bila Nabi lapar 3 hari untuk baring, Abu Zar pergi sambil makan. Abu Zar cari kerja, dapat upah berapa bagi Nabi. Nabi ya Rasulullah, makanannya hari aku dapat upah. Nabi tak makan, Nabi tanya Abu Zar, pasal apa kamu buat ni? Abu Zar kata, kan aku sayang kepada kau ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Abu Zar, kalau kamu betul-betul sayang kepada Allah, kamu tunggulah hujan Allah Ta'ala akan turun kepada macam hujan yang amat-amat lebat. Itu sebab itu tuan, Nabi itu hujan berat tuan. Nabi Zakaria kena potong, belah dua, putus dua. Kita tengok imam-imam kita, Imam Syafi'i, semuanya kena penjara, kena jidit tuan, kena rotan. Salah saya Imam Hanafi kena rotan dalam penjara sampai penyakit wasi sehingga dia mati dalam penjara. Tak ada ni kaya raya tuan. Lagi dekat dengan Allah, Allah lagi bagi berat ujian. Lagi dekat lagi diuji, lagi dekat lagi diuji. Itu sebabnya yang Muhammad Nabi kata ni, kalau kamu diuji, kamu sedang berada di jalanan para Nabi dan para Rasul. Sabarlah kita. Allah Ta'ala tengah menunggu kita, tengah menyediakan kita punya tempat. Tengah tunggu tempat kita yang istimewa di akhirat tersebut. Walaupun kita cerita dekat dunia ni, sementara waktu, tetapi kita akan dapat bahagia di akhirat abadan abadah selama-lamanya. Allah Allah. Kita tengok tuan orang yang kaya raya tu mati tuan, apa dia? Tak ada apa-apa. Habis semua harta tinggal. Habis satu benda je tinggal, tak ada apa di bawah. Apa di bawah tu? Amal yang nanti kita nak bawa. Apatah lagi lah kalau kita tak ada harta tuan. Dah lah tak ada harta kat dunia, susah kat dunia. Lepas tu tak ada pula hala tak bawa. Lagi lah dunia miskin, akhirat miskin. Kita tak apa kat dunia miskin, tapi jangan akhirat kita miskin. Kita buatlah amal banyak-banyak untuk jadikan dia di akhirat. Betul. Ni apa ni tadi lebih kurang 10 hari ni dah lebih kurang. Iaitu hari korban. Jadi sebenarnya korban. Jangan tuan-tuan fikir-fikir ni. Fikir-fikir ni banyak 200 je kata. Satu bahagian banyak 200. Tukar tayar kita 4 tak ada fikir tuan-tuan. Berapa? 1 500, 42,000. Boleh kurang RM10 je. Pasang. Tak ada fikir tu, tak ada fikir apa-apa. Mana ada fikir? Apa lagi tuan-tuan nak dunia? Tak ada fikir banyak. Tapi bila korban, orang tu macam itu yang kita nak bawa lah. Ada satu hadis yang tak ada asal tuan-tuan, tapi munasabah juga hadis macam munasabah. Nabi kata azimu duhayakum, perbesarkanlah korban kamu, fa inna ala sirati matayakum, kerana dia akan menjadi tunggangan kamu di atas titik siratal mustaqim. Bukanlah maknanya kita sebelih seekor lembu tu 7 orang tu, ada seorang naik ke depan, 6 orang ke belakang. Jadi kita berebut jadi ketua pula. Siapa jadi ketua ni nak jadi tukang steering. Jangan bayang betul tak? Allah Ta'ala mudahkan kita untuk melintas di tiang siratal mustaqim.
Jadi janganlah kita lepaskan peluang itu. Pasal belum tentu lagi kita akan berada lagi di Idul Adha tahun depan. Belum tentu lagi tuan. Bukan tahun depan, besok je ke lepas ni pun kita tak tahu kita. Itu sebabnya bila Aisyah bertanya dengan Rasulullah SAW, Aisyah kata, ya Rasulullah, bolehkah kita nanti bersama-sama dengan syuhada, solehin? Nabi kata boleh. Aisyah kata, ya Rasulullah, macam mana kita nak nanti bersama-sama dengan syuhada, solehin di dalam syurga? Nabi kata, ingatlah kepada mati. Ingat mati. Aisyah kata, berapa kali satu hari semalam? Nabi kata, satu hari semalam. Berapa kali tuan-tuan? Sekali, dua kali? Tak. Tapi 20 kali. Hari ni berapa kali kita ingat mati? Tak ingat tuan-tuan, tak ingat makan ni je. Kelip mata, apa-apa makan. Itu macam lembu lah sekarang, kenyang tidur. Kelip mata, makan. Mati tak ingat. Sedangkan kita ni sedang menuju kepada kematian ni. Matan kita semakin dekat. Apa sebabnya dia suruh ingat mati? Bila kita ingat mati, maka kita akan buat baik. Kita tak akan buat jahat. Itu kesannya kan? Bukan macam ada menteri dulu lah, tuan-tuan, 30 tahun dulu lah, masa saya kecil dulu. Diharamkannya lagu Selimut Putih. Itu menteri, tuan-tuan, menteri penerangan. Jadi radio, TV tak keluar lagu Selimut Putih. Yang Indonesia tu, bila Israel datang memanggil, maka RTM tidak keluarkan lagi lagu Selimut Putih. Apa sebab? Dia kata kalau dah dengar lagu Selimut Putih menyebabkan orang Islam jadi jumun, orang Melayu ni jadi jumun, jadi malas nak bekerja. Apa sebab? Asal lemah, ingat mati. Tak faham, bukan? Tak faham. Kita ni suruh ingat mati supaya menambah-nambahkan lagi amal. Amal bukanlah sembahyang ni, tuan-tuan, jangan salah faham. Maksudnya menambah-nambah dengan kebaikan. Di samping kita sembahyang itu memanglah wajib. Kalau kita pergi bekerja, sama ada kerja kerajaan ke swasta, kerja sendiri ke, itu kerja sendiri itu lain, tuan-tuan. Kerjaan itu swasta, kita ingat ini amanah. Kalau kita tak kerja, kerja kerajaan, kerja swasta tu, kita tak kerja, kita ponting, kita main-main, kita pecah amanah. Kalau kita mati, nampak tak? Jadi bila dia ingat mati, dia akan bekerja bersungguh-sungguh, bukannya lemah. Bukannya dia jadi lemah, lagi dia agresif untuk bekerja. Pasal apa? Dia kata kalau aku bekerja, kemudian aku niat nilai Ta'ala, dapat gaji, dapat pahala. Dia tak akan ponting, tak akan apa ni orang kata mengular walaupun sekejap. Dia tak akan guna harta kerajaan. Pasal gunakan harta ini, dia akan ditanya di akhirat besok. Ini habis harta kerajaan buat balik. Pasal tak ingat mati itu. Kalau dia ingat mati, kalau bawa dia masuk, ini kena soal. Berapa lama nak soal dia? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun kita buat amal sebesar zarah, akan tunjukkan besok di akhirat. Kalau kita buat jahat, walaupun sebesar zarah, besok akan ditunjukkan juga. Jadi bila ingat mati, betul, kita akan agresif lagi untuk buat baik. Kita akan tidak akan melakukan walaupun sedikit kejahatan. Jadi makmurlah dunia ini tak adalah rasuah, tak adalah salah guna kuasa, macam-macam, tuan-tuan. Kalau lah pak menteri kita semua ni, tuan ingat mati, tuan, tak akan buat salah guna kuasa, tak akan berlaku rasuah-rasuah ni, tuan-tuan. Jadi kita ingat ni,
Siapa yang buat rasuah kena tembak macam dekat sini. Dia tak takut kan? Dia tak takut. Ya? Jadi kita nak kukuhkan iman ni, biar dia percaya betul-betul di akhirat itu ada. Ya? Barulah makmur negara kita. Ya? Tak adalah ada minyak dah naik. Ya? Apa ni, air dah naik macam tuan-tuan. Ya? Ni komen sikit tuan-tuan. Ya? Komen minyak mati ni bukan kita nak kata siapa. Ya? Maknanya itulah hikmahnya kalau kita ingatkan kepada mati. Suami nak pukul isteri kalau dia ingat mati tak pukul tuan-tuan. Ya? Kalau dia ingat mati tak akan pukul isteri. Pasal Nabi kata khairunas, sebaik manusia ialah mereka yang baik kepada keluarganya. Banyaklah tuan-tuan kalau kita nak bincangkan dia berkenaan dengan itu. Jadi dia kata walaupun dia diuji kerana beramal, maka dia akan tambahkan lagi amal. Walaupun diuji, dia akan tambah lagi. Diuji, dia tambah lagi. Supaya bertambah lagi ujian dia. Itu tuan-tuan. Kita pula, saya ni dah alhamdulillah, saya ni perintah Allah saya buat, larangan Allah Ta'ala saya buat, tapi macam-macam Allah uji saya. Ini yang tak faham tuan-tuan, yang kita nak ngaji. Kalau tidak, kita rugi. Kita rugi. Pasal ujian itu untuk peningkatan. Ujian itu untuk peningkatan. Tuan-tuan masuki datang sekolah dulu, pergi sekolah dulu. Kita sampai zaman pembiasaan tuan-tuan lagi lah. Masuk, ni pesa penggal. Ada yang lagi tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan buat. Tapi sebelum pesa tu apa buat? Di rumah baca buku, tolak buku. Susah kan? Ada orang yang lulus, ada orang yang tak lulus. Orang yang lulus naik. Kalau zaman dulu lulus darjah 1, lulus baru naik darjah 2. Lulus darjah 2 peksa baru naik darjah 3. Tapi sekarang tak ada. Dua tak dulu naik. Itu sampai kata 5 bodoh lagi tu kan. Dulu darjah 3, lepas darjah 3 boleh jadi cikgu dulu. Pasal apa? Tak naik kelas. Darjah 1 sampai 5 tahun. Darjah 2, 3 tahun. Darjah 3, 4 tahun. Tuan-tuan dah umur dah 14 tahun dah. Dulu darjah 3 tapi boleh masuk pangkat, masuk jadi cikgu. Sekarang ni kata 5 bengong. Pasal apa? Tak biasa pun tak dulu naik lah. Tak ada nilai. Sama lah macam Sultan bagi bintang kan. Dulu Sultan nak bagi bintang, dia ada jasa. Saya ingat dulu ada budak tu, dia jasa dia menyelamatkan kawan dia dari benda emas. Dia dapat bintang, dapat pingat. Sekarang ni tak ada tuan-tuan, jadi dia bangkat tak. Dapat dosa je, dapat datuk. Kerja tak apa-apa pun dapat datuk juga tuan-tuan. Allah SWT, contoh saya tak nak kata siapa. Saya nak katakan ujian ni. Kita dekat sekolah diuji pasal apa? Pasal bila kita lulus, kita naik pangkat. Itu sebabnya ada ujian. Allah Ta'ala uji kita kat dunia ni nak naik pangkat akhirat. Sama lah konsep itu. Kita tak nak ujian. Kenapa saya diuji? Kan kita kata bodoh je kita ni. Uji tu nak naik pangkat. Jadi orang yang bila nak diuji dia sabar tuan-tuan, macam nak biasa. Malam-malam dia study kan, dia tuition, dia sabar lah tu. Maka lulus dia ujian itu. Naik dia. Tapi orang yang tak nak diuji, setakat itu lah. Itu konsep ujian. Kita kena faham. Allah uji kita tu tujuan dia bukan apa. Untuk naikkan pangkat. Sama juga macam kita sakit kan. Bila sakit, orang kata sakit dalam perut ini, kita kata tak payah bedah. Tak payah bedah, habis lah tuan-tuan.
Tapi susah sikit kena bedah, kena gini. InsyaAllah mudah-mudahan satu lagi. Jadi maknanya sesuatu itu kita nak jalani, kita nak dapat. Orang Melayu kata, kalau sekiranya dapatkan sagu, kalau tak pecah ruyung, kita tak akan dapat sagu dia. Nak pecahkan ruyung itu bukan senang. Jadi kita kena hadapi ujian itu dengan sabar. InsyaAllah mudah-mudahan dengan itu kita akan dapatlah upah ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala maluhu wa kathura ayaluhu wa hasunat salatuhu wa lam yaqtabil muslimin jaa ma'i yaumal qiyamah hakadha wa jama'a bainahu sum'ani." Siapa yang sedikit harta dan banyak keluarga, keluarga dia ramai tapi miskin, sedikit harta tu miskin lah. Jadi Allah uji dengan keluarganya, anak-anaknya ramai. Kemudian walam yaqtabil muslimin, dia tidak suka riba, tak suka mengumpat orang ataupun tak suka menyakitkan hati orang. Walaupun dia susah, walaupun dia miskin, keluarga ramai, tapi tetap dia taat kepada Allah, dan dia tidak menyakitkan orang lain. Apa kata Nabi? Ja'a ma'i yaumal qiyamah hakadha, maka akan datang di hari kiamat hakadha. Nabi kata, hakadha. Nabi kata dia tunjuk ni hakadha. Nabi tunjuk sini. Hakadha tu maksudnya apa? Ini aku, ni dia. Maksudnya apa? Bersama-sama. Dia kata apa? Sambil menghimpunkan kedua jari telunjuk dan jari tengah. Dia akan bersama-sama aku macam ni. Dia kata. Maksudnya apa? Nabi masuk surga, dia pun sama ikut. Jadi apa tuan-tuan? Sabarlah kita di atas ujian. Itu jawapan dia. Sabarlah kita di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Mujahid daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dalam hadis yang panjang ini, insya-Allah kita akan sambunglah pada bulan depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasihat insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudayk waj'alna min sharri ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.